Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu lagi di dalam majlis pembacaan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu bicara tentang 40 hadis yang amalannya begitu mudah, tetapi pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjari kepada para pelakunya adalah sangat melimpah ruah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita taufik dan hidayah untuk dapat melaksanakan seluruh amalan-amalan ini, sama ada banyak atau sedikit, selalu atau jarang. Namun kita mengharapkan agar Allah SWT terus memberikan kepada kita kebaikan untuk terus dapat mengamalkan amalan-amalan ini. Ada salah? Ada. Baik. Semalam Cikgu Helmi ada tanya saya tentang berkenaan dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sebelum tidur. Dan saya sebut semalam hadis itu ada diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan dipilih oleh Sayyidina Al-Imam Al-Syekh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah di dalam kitab beliau. Sebab Al-Imam Ibnu Abi Jamrah ni beliau ada satu kitab yang namanya Jam'un Nihayah fi Badi'il Khairi wal Ghayah, ataupun juga dikenali dengan nama Mukhtasar Abi Jamrah, Mukhtasar Ibni Abi Jamrah. Dan dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Abi Jamrah telah menghimpunkan 297 hadis yang dipilih daripada Sahih Al-Bukhari. Dan kita semua sedia maklum Sahih Bukhari ni jumlah hadisnya banyak, 7658 hadis kalau ikut kiraan Tabaq Maknas Al-Islami. Dan daripada sejumlah hadis itu, antara hadis yang dipilih oleh Sayyidina Imam Al-Syekh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah adalah hadis yang ditanya oleh Cikgu Helmi. Saya merujuk hadis itu. Hadis itu ada diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga para ulama yang lain dengan sanad Imam Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza awa ila firashihi kull lailatin jama'a kaffayhi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Jadi dalam hadis ini Sayyidatuna Aisyah menyatakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika dahulu, apabila baginda sudah mula berlabuh di pembaringan baginda, nak tidurlah, baginda setiap malam, iaitu dia setiap malam yang diperhatikan oleh Sayyidatuna Aisyah sewaktu Nabi bermalam di rumah beliau, iaitu giliran Sayyidatuna Aisyah. Bila tiba giliran Sayyidatuna Aisyah, maka Rasulullah SAW akan melakukan perbuatan ini. Dan kata Sayyidatuna Aisyah, setiap malam, maksudnya setiap malam yang baginda Nabi bersama dengan saya di hari giliran saya, baginda akan menghimpunkan 2 tapak tangan Nabi, kemudian baginda akan meludah secara lembut lah, bukan meludah sampai keluar air liur dengan banyak. Dia hanya sekadar hembusan lah, istilahnya macam menghembus. Dan ada air liur yang akan terkena pada tangan baginda Nabi. Nabi akan menghembus ataupun meludah secara halus di kedua telapak tangan baginda Nabi. Maka baginda telah membaca di dalam 2 telapak tangan tersebut, Qul huwallahu ahad
dan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda akan menyapu dengan kedua telapak tangan tersebut apa yang baginda mampu sampai daripada jasad baginda Nabi, iaitu baginda memulakan, kata Sayyidatuna Aisyah, dengan dua telapak tangan itu baginda mulakan ke atas wajah baginda, kepala baginda mula dengan kepala dulu, mula dengan kepala, wajah dan apa yang berada di arah hadapan jasad baginda Nabi. Baginda melakukan perkara tersebut sebanyak 3 kali. Jadi memang Nabi SAW dalam hadis ini membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Bukan sekadar surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Dan menurut kefahaman guru saya Fadilatul Syekh Yusri Rusdi, sewaktu beliau menguraikan hadis ini, beliau memahaminya bahawa baginda Nabi SAW telah meletakkan kedua telapak tangan Nabi itu di hadapan muka baginda Nabi, ditekuk muka begini. Dan ini juga yang dilakukan oleh Syekh Abdullah dan juga guru Syekh Abdullah Al-Humari serta Fadilatul Syekh Yusri sewaktu membaca Al-Wazifah Az-Zarruqiyah. Antara zikir halian yang diamalkan oleh beliau dan juga Syekh Abdullah Al-Humari adalah Al-Wazifah Az-Zarruqiyah karangan Al-Imam Az-Zarruq. Di antaranya membaca 3 qul Allah, 3 kali qul a'udzu birabbil falaq dan 3 kali qul a'udzu birabbin nas. Maka akan diletakkan tangan di sini sambil membaca, letak tangan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian disapu daripada kepala turun ke seluruh jasad. Kemudian ditekuk sekali lagi. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Kemudian disapu. Kemudian ditekap sekali lagi dan dibaca qul a'udzu birabbin nas 3 kali sampai habis banyak 3 kali. Kemudian disapu ke seluruh jasad. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dan seingat saya, kata Fadilatul Syekh Yusri, berkemungkinan juga baginda Nabi membaca ketiga-tiganya sekali. Qul huwallah sekali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, kemudian dihembus, kemudian disapu, kemudian dibuat sekali lagi. Mungkin juga begitu kesemuanya dibuat secara bertiga-tiga. Namun kalau ikut apa yang diamalkan oleh Fadilatul Syekh Yusri Rusdi, beliau melakukan baca 3 kali qul Allah dahulu, baru disapu. Kemudian beliau taukkan muka dan dibaca pula qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Kemudian disapu seluruh jasad. Kemudian dibaca qul a'udzu birabbin nas sampai habis banyak 3 kali. Kemudian disapu seluruh jasad. Jadi memang tak timbul isu lah. Memang disunatkan kita buat 3 kali. Jadi kita akan dapat pahala insya-Allah mengkhatamkan Al-Quran dengan tambahan pahala membaca qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Dan moga-moga dijaga Allah lah sepanjang malam tersebut. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, pagi tadi Cikgu Azizul telefon saya minta supaya diulang kembali perbahasan berkenaan dengan aurah, berkenaan dengan aurat semalam, iaitu saya menyatakan bahawa Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi menyatakan kepada kami bahawa membuka aurat ini termasuk di dalam dosa kecil, Mungkin semalam perbahasannya agak pack, waktunya sudah agak padat. Jadi kata Cikgu Azizul, kalau boleh jemaah minta supaya diulang tajuk ini dengan agak selesa perbahasannya. Dan insya-Allah saya akan cuba sedaya kemampuan saya dengan merujuk juga hadis riwayat Imam Muslim yang telah didatangkan ataupun dinyatakan semalam oleh Cikgu Helmi. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ini berbunyi seperti ini. Biisnadina al-muttasil ila sayyidina al-Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma fili sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما
qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asminatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Beginilah lafaz hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau, dan terjemahan secara kasar tentang hadis ini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, dua golongan daripada penduduk api neraka yang saya tidak pernah melihat kedua-dua golongan ini. Maknanya Nabi sepanjang hayat Nabi tidak pernah bertemu dengan dua kumpulan ini. Zaman Nabi tidak bertemu dengan dua golongan ini. Nabi menceritakan perkara yang bakal berlaku satu hari nanti dan akhirnya berlaku. Memang kita melihat perkara itu berlaku. Lalu kata Fadilatul Syekh Husri, segala hadis yang menceritakan perkara akan datang dan berlaku, maka ia membuktikan kebenaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi menceritakan benda yang belum berlaku sewaktu itu dan akhirnya berlaku. Maksudnya apa yang disebut oleh Nabi betul-betul daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua golongan. Golongan yang pertama kata Nabi, satu kaum, satu kumpulan yang bersama-sama dengan mereka adalah tali-tali cemeti. Tali pukulan, tali yang tugasnya nak melibas orang. Tali-tali cemeti seperti ekor-ekor lembu. Maknanya memang kita boleh bayanglah ekor lembu. Maknanya setiap orang tu macam ada pegang tali macam ekor lembu tu, tujuannya untuk melibas orang. Yadribuna bihan nas. Mereka menggunakan tali-tali tersebut untuk memukul manusia. Lalu kata para ulama, maksudnya iaitu polis dan juga tentera yang tugasnya untuk melakukan kezaliman kepada rakyat. Tapi jangan tuan-tuan kata, oh polis ni jangan jadi polis, diancam dalam hadis ni. Bukan. Ini maksud kalau zaman satu ketika dahulu, apa saja yang disuruh oleh pemerintah, walaupun benda itu bercanggah dengan syariat, tetap dilaksanakan oleh polis dan juga tentera ketika itu, maka mereka ini termasuk di dalam golongan yang disebut oleh baginda Nabi akan berlaku satu hari nanti, dan akhirnya telah berlaku. Dan golongan yang kedua, Nabi kata wanisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian, dalam masa yang sama mereka tidak berpakaian. Mumilat, mereka ini menyebabkan orang lain malah ni cenderung, menyebabkan orang lain cenderung. Mailat, wanita-wanita ini juga adalah wanita-wanita yang cenderung. Memang kalau kita baca apa maksud Nabi, sebab tu hadis ini dihuraikan oleh para ulama. Ru'usuhunna ka'asminatil bukhtil ma'ilah. Kepala-kepala wanita-wanita ini, maksud dia rambut-rambut wanita ini seperti bonggol-bonggol unta. Unta yang berleher panjang, yang bonggol-bonggol unta itu menyingit. Wanita-wanita ini tidak akan masuk ke dalam syurga, dan wanita-wanita ini tidak akan mendapati bau syurga. Dan dalam keadaan sesungguhnya bau syurga akan dapat dijumpai daripada perjalanan bagian-bagian. Maksudnya perjalanan yang begitu panjang sebelum nak sampai ke syurga, sebenarnya kita dah terbau bau syurga. Tapi wanita ini mereka tidak dapat membau bau syurga. Mereka sangat jauh daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain disebut bau syurga ini sudah dapat dihidu oleh seseorang sekiranya jarak di antara dia dengan syurga adalah sejauh 500 tahun perjalanan. Dan kalau dia nak ke syurga tu dengan kenderaan memakan masa 500 tahun lagi baru sampai, dia dah bau dah sekarang. Maknanya kalau kita kat sini, syurga tu dekat Eropah, contohlah, memang bau sangatlah. Begitu kuat haruman syurga, tetapi wanita ini begitu jauh daripada syurga sehingga dia sendiri tidak dapat mencium bau syurga yang sepatutnya sudah dapat dihidu pada perjalanan 500 tahun perjalanan sebelum sampai ke syurga. Jadi hadis ini
dihuraikan oleh para ulama dengan begitu panjang. Saya datangkan di sini sebagai contoh apa yang disebut oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam menghuraikan hadis ini. Banyak kalau kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, maka ada beberapa para ulama yang telah menghuraikan hadis ini dan pandangan mereka saling berbeza-beza di dalam memahami hadis ini. Saya bawakan sebabkan masa kita juga sebenarnya. Masa kita, dan patutnya 8.30 kita dah kena berhenti dah kalau ikut SOP-nya lah. Saya cuba ringkaskan. Disebut di sini, saya bacakan teksnya dahulu. Qala an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu fi syarhihi ala sahih al-Imam Muslim bin al-Hajjaj, qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sinfani min ahli an-nari lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asminatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza. Hadzal haditsu min mu'jizatin nubuwah faqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata Imam Nawawi, hadis ini di antara mukjizat kenabian, sebab baginda Nabi telah menceritakan benda yang belum berlaku dan akhirnya berlaku pada zaman selepas itu. Jadi memang ini satu mukjizat bahawa Nabi betul-betul seorang utusan Allah. Lalu kata Imam Nawawi, fa amma ashabus siyati fahum ghilman wali syurtah. Adapun maksud pemilik tali cemeti itu, mereka adalah budak-budak suruhan orang ataupun ketua polis zaman itulah. Dia tak sama dengan sistem kita. Dulu maknanya polis boleh buat ikut suka hati, tapi hari ini semua dengan undang-undang. Jadi orang zaman dulu apa saja diarahkan oleh ketua polis, ketua tentera, maknanya dia punya orang bawah dia akan melaksanakan, iaitu pukul orang, tangkap orang, zalimi orang. Lalu ini termasuk di kalangan orang yang kata Nabi, saya tidak pernah melihat golongan ini. Kemudian kata Imam An-Nawawi, ammal kasiyat fa fihi aujuh. Okey, sekarang Imam Nawawi mula akan menghuraikan tajuk berkenaan dengan wanita-wanita yang berpakaian dan juga tidak berpakaian itu. Jadi kata Al-Imam Nawawi, adapun maksud wanita-wanita yang berpakaian, maka padanya ada beberapa pandangan para ulama. Ahaduhuma bal ahaduha ma'nahu kasiyatun min ni'matillahi 'ariyatun min syukriha. Maksud wanita yang berpakaian dan tidak berpakaian, dia berpakaian tapi dalam masa yang sama tidak berpakaian. Sebahagian ulama memahami maksudnya wanita itu memakai nikmat-nikmat Allah. Berpakaian itu maksud dia menggunakan nikmat-nikmat Allah, tetapi dia tidak berpakaian daripada mensyukuri nikmat Allah. Maksudnya dia hanya ambil nikmat, tetapi dia tidak pula memakai kesyukuran. Dia buang kesyukuran daripada jasad dia. Dia hanya mengambil nikmat tetapi tidak mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penafsiran yang pertama. Wasani kasiyatun minas thiyabi 'ariyatun min fi'lil khairi wal ihtimami li akhiratihinna wal i'tina'i bit ta'at. Uraian yang kedua kata Imam An-Nawawi, wanita yang berpakaian maksud dia orang ni bukan tak ada pakaian, dia pakai pakaian, tetapi mereka tidak berpakaian dari sudut melakukan kebaikan dan dari sudut mengambil berat terhadap urusan akhirat mereka, dan mereka tidak mengambil berat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Elok, baju semua elok, bagus. Jadi segi zahir cantik, pakaian semua elok, tetapi yang mereka tidak pakai adalah ketaatan. Mereka langsung tidak memakai ketaatan. Mereka langsung tidak menggunakan diri mereka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berpakaian saja tetapi jahat, melakukan maksiat, tidak taat kepada Allah. Jadi ini penafsiran yang kedua, maksud berpakaian dan juga tidak berpakaian. Sebab Nabi kata kasiyat ariyat, bercanggah tu sepatutnya. Secara lafaz macam bercanggah. Sebab berpakaian maksudnya berpakaianlah, tapi tidak berpakaian maksud dia tidak berpakaian. Tapi Nabi kata mereka berpakaian dan tidak berpakaian. Jadi di sinilah para ulama menghuraikan apa maksud berpakaian dan tidak berpakaian. Yang ketiga, huraian ketiga kata Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu, wasalisu takshifu syai'an min badaniha izharan li jamaliha fahunna kasiyatun 'ariyat. Huraian yang ketiga pula adalah maksud berpakaian dan tidak berpakaian adalah mereka membuka sedikit daripada tubuh mereka. Dia berpakaian tapi belah sana belah sini,
tunjukkan sikit. Tapi bukanlah sampai langsung tak berpakaian, tutup juga badan tu. Tapi macam yang kita lihat pada hari ni, pakaian-pakaian para artis contohnya, kadang-kadang terbuka sana terbuka sini, dalam masa yang sama masih berpakaian, bukanlah langsung tidak berpakaian. Jadi huraian yang ketiga, bagi sebahagian para ulama memahami maksud Nabi adalah wanita-wanita tersebut membuka sebahagian daripada jasad mereka untuk menunjukkan keindahan tubuh mereka. Maka mereka adalah kasiat ariyat, mereka adalah orang yang berpakaian. Sebab mereka memang ada pakai baju, pakai seluar, pakai kain, tetapi mereka juga bertelanjang dengan maksud mereka menonjolkan sebahagian jasad mereka. Ini huraian yang ketiga. Huraian yang keempat, warabi'u yalbisna thiyaban ruqaqan tasifu ma tahtaha kasiyatun ariyatun fil ma'na. Jadi yang huraian keempat pula di sebahagian para ulama yang lain, wanita yang berpakaian tetapi tidak berpakaian ini adalah mereka memakai pakaian yang nipis, sehingga pakaian itu telah mensifatkan tubuh mereka. Sama ada nipis tu maknanya, biasanya kita faham nipis ni maknanya jarang lah, pakaiannya jarang sampai macam tak berpakaian. Still masih orang yang melihat wanita ini dapat melihat tubuh mereka yang ditutupi oleh kain tersebut. Maka mereka ini adalah orang yang tidak berpakaian, dan mereka juga berpakaian secara hakikatnya memang berpakaian, tetapi dalam masa yang sama disebabkan orang boleh lihat apa yang di sebalik pakaian itu, maka seperti mereka tidak berpakaian. Itu yang dihuraikan oleh Al-Imam Nawawi berkenaan dengan maksud kasiat ariyat. Kemudian disebut jugalah ma'ilat mumilat. Itu juga ada perbahasan yang dibincangkan, cuma dia lebih kepada, juga ada khilaf di kalangan para ulama apa maksud wanita itu mereka cenderung dan mencenderungkan. Sebahagian para ulama kata Imam Nawawi, wa amma ma'ilatun mumilatun faqil za'ighatun an ta'atillahi ta'ala wa ma yalzamuhunna min hifzul furuji wa ghairiha mumilatun yu'allimna ghairahunna misla fi'lihin. Sebagian ulama faham maksud wanita yang cenderung, maksud dia apa? Mereka ini cenderung daripada ketaatan Allah Ta'ala. Ketaatan mereka tak pergi, mereka cenderung kepada yang bukan ketaatan. Mereka suka buat maksiat. Dalam masa yang sama mereka juga mencenderungkan, iaitu ajar wanita-wanita lain supaya buat macam mereka. Ini huraian yang pertama. Waqila ma'ilatun mutabakhtiratun fi mishyatihinna mumilatun aktafahun. Ada juga para ulama yang memahami maksud Nabi wanita itu condong dan mencondongkan. Condong maksud dia mereka jalan tu secara secara berlenggok-lenggok. Tu macam tohyong hayang lah. Mereka jalan tu, kalau ikut bahasa orang dulu panggil apa? Nak sebut mesegan macam itulah yang tuan-tuan faham lah. Jalan macam nak menunjukkan dia punya apa, dia punya baju tu. Dalam masa yang sama, mumilatun aktafahun, mereka sengaja menggoncang-goncangkan, menyengit-nyengitkan bahu mereka. Jalan tu maknanya macam itulah. Itu ada sebagian ulama faham itu maksud mereka condong dan mencondongkan. Waqila ma'ilatun yatamashatnal mishtah al-maila wa hiya mishtatul baghaya ma'rufatun lahun mumilatun yumashitna ghairahunna tilkal mishtah. Ada ulama faham pula, ulama lain pula faham maksud mereka ini condong dan mencondongkan. Maksud condong apa dia? Iaitu mereka menyikat rambut mereka dengan satu cara ikatan rambut yang diguna pakai oleh para pelacur. Cara dia punya dandan rambut tu, orang kalau tak tahu, ni pelacur ni, style pelacur. Cara rambut tu, ini rambut geng-geng pelacur. Waliyahzubillah min zalik. Kemudian maksud mereka mencondongkan, iaitu mereka telah menyikat rambut wanita lain juga dengan cara begitu. Jadi mereka ini menyerupai cara gaya seorang wanita-wanita jahat. Waliyahzubillah min zalik. Okey, ada pula huraian yang keempat. Waqila ma'ilatun ila rijali mumilatun lahum bima yubdina min zinatihinna wa ghairiha. Maksud
sebagai ulama faham maksud wanita-wanita ini condong, iaitu mereka ini condong kepada lelaki, kerja usah lelaki, mengorat orang lelaki, bahlak orang Mesir kata, mata tu apa namanya, terbeliak memandang orang lelaki, mumilatun lahum bima yubdina min zinatihinna wa ghairiha. Mereka condong, maksudnya kerja mengusyar orang lelaki, kerja memandang orang lelaki. Dalam masa yang sama mereka pula mencondongkan, iaitu mereka menzahirkan keindahan tubuh mereka supaya lelaki pun tertarik kepada mereka. Jadi ini secara kesimpulan kasarlah berkenaan dengan maksud berpakaian tidak berpakaian, condong tidak condong. Hadis ni panjang sebenarnya. Kemudian disebut tentang rambut mereka seperti bonggol unta. Juga banyak penafsirannya. Cuma kata Al-Imam Nawawi, wa amma ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, fa ma'nahu yu'azzimna ru'usahunna bil khumuri wal ama'imi wa ghairiha mimma yulafu 'ala ar-ra'si hatta tushbiha asnimatal ibil al-bukhti. Hadha huwa al-mashhur fi tafsirihi. Kata Imam Nawawi, ulama juga berkhilaf maksud Nabi rambut mereka seperti bonggol unta. Lalu pandangan yang masyhur di kalangan para ulama, maksudnya adalah mereka mendandan rambut mereka panjang, mereka dandan sampai rambut mereka jadi besar, diikat macam mana wallahu alam, sampai udahnya besar dia punya rambut tu didandan sehingga bukannya dilepaskan rambut ke bawah, tapi dinaikkan rambut ke atas kepala mereka. Yu'azzimna ru'usahunna, mereka membesarkan rambut mereka besarkan rambut mereka dengan mereka mengikat rambut-rambut tersebut dengan al-khumur. Khumur bukan masuk arak, khumur di sini maksudnya ikatan rambut, dan juga kain ikat rambut lah, dan juga al-amaim. Kalau ikut asal terjemah amaim ni serban lah. Mereka ikat rambut mereka buat macam mana, jadi akhirnya rambut mereka itu dihias dengan kain-kain yang memusing-musing rambut mereka itu, sehingga akhirnya kepala mereka, rambut mereka itu seperti bonggol unta. Ini yang masyhurlah di kalangan para ulama. Dan waqala al-Maziri wa yajuzu an yakuna ma'nahu yatmahna ila rijali wa la yaghdudna anhum wa la yankusna ru'usahun. Dan juga kata Imam An-Nawawi, Al-Maziri seorang ulama dalam dunia Islam berpendapat pula mungkin maksud Nabi rambut mereka itu seperti bonggol-bonggol unta adalah mereka ini memang sentiasa memandang kepada lelaki, mereka tidak menundukkan pandangan dan mereka tidak menundukkan kepala mereka kalau melihat lelaki. Kerja dia macam kerja dia kalau kepala tu terangkat dia memandang lelaki. Jadi seumpama bonggol unta yang berada tinggi. Waqtara al-qadi anna al-ma'ilati tamashatna al-mishtata al-maila qala hiya dhafrul ghadairi wa shadduha ila fawq wa jam'iha fi wasati ar-ra's. Ada juga kalau ikut pendapat al-qadi, iaitu Qadi Iyad, pendapat Qadi Iyad, maksud wanita-wanita itu rambut mereka seperti bonggol unta, mereka buat tocang, mereka buat dandan, dan dandan tu tak dilepaskan ke bawah, sebab ini diangkat dandan itu ke atas, diletakkan di tengah rambut, dan akhirnya bila dah banyak sangat dia akan condong seperti bonggol unta yang terlalu penuh, sehingga bonggol itu dia akan condong sama ada ke alih kanan atau ke alih kiri. Jadi ini secara kasarnya berkenaan dengan, ingatkan dah azan tadi. Ini secara kasarnya berkenaan dengan tafsiran hadis yang ditimbulkan semalam, hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata Nabi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulnal jannah. Kata Imam Nawawi, maksud Nabi wanita-wanita ni tak masuk syurga. Sebab apa? Ada dua penafsiran. Yuta'awwal at-ta'wilain as-sabiqain fi nadha'irihi. Ahaduhuma annahu mahmulun ala man istahallat haraman min dhalika ma'a ilmiha bitahrimihi fatakunu kafiratan mukhalladatan fin nari la tadkhulul jannata abada. Penafsiran yang pertama, kenapa wanita ni tak boleh masuk syurga sampai tak terbau bau syurga sama sekali? Kerana mereka melakukan perbuatan-perbuatan haram tadi,
dengan beriktikad bahawa ia adalah halal, menghalalkan perbuatan yang haram. Dia ada beza kita buat benda bukan kita. Dia ada beza satu orang buat benda haram dalam keadaan dia tahu benda tu haram, dengan satu orang dia buat benda haram dia kata halal. Mana ada haram, ni halal. Dalam keadaan dia tahu bahawa ucapan dia itu salah, tapi dia tetap nak menyatakan benda haram adalah halal. Maka menyatakan benda yang haram adalah halal dalam keadaan dia tahu benda itu haram, membawa kepada riddah, membawa kepada kemurtadan. Lalu akhirnya wanita tadi menjadi kafir. Dan bila seorang telah tidak beriman kepada Allah, sudah terkeluar dari agama Islam, maka dia akan kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wasani yuhmalu ala annaha la tadkhuluha awwal al-amri ma'al faizin wallahu ta'ala a'lam. Pandangan yang kedua atau penafsiran yang kedua, wanita ini kalau dia tidak beriktikad bahawa perbuatan yang dia lakukan itu adalah halal, dia tahu benda itu haram tapi dia buat juga, maksud dia tak bau syurga itu, iaitu dia peringkat awal tak masuk syurga. Dia termasuk di kalangan mereka yang jatuh ke dalam api neraka dan akhirnya akan diselamatkan oleh Nabi dan akhirnya masuk ke syurga Allah SWT dengan sebab syafaat Nabi. Jadi dia tidak masuk ke syurga secara bergaya lah. Dia transit dalam api neraka seperti para pelaku dosa yang lain. Itu adalah huraian berkenaan dengan hadis yang menceritakan tentang dua golongan yang Nabi tidak pernah melihat pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya satir, 8.26. Maksudnya lagi 4 minit nak masuk Isyak. Tak apa, saya teruskan juga. Mesti tuan-tuan nak tanya ni, tapi itulah kita punya masa tu. Cuma saya boleh kongsi lah, mungkin kalau tak lepas juga, waktu kita agak suntuk juga, mungkin kita boleh bawa perbincangan yang seterusnya dalam pertemuan yang akan datang. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, berkenaan dengan apa pendapat para fuqaha kita terhadap isu mendedah aurat tadi. Adakah orang yang mendedahkan aurat ni termasuk di kalangan mereka yang telah melakukan dosa dengan maksud ia adalah dosa besar? Pertama, orang yang mendedahkan aurat memang para ulama mengatakan dia telah melakukan perbuatan haram. Perbuatan haram maksud dia benda tu kalau dia buat memang berdosa. Kalau dia tinggalkan kerana Allah, dia akan dapat pahala. Maknanya kalau kita sebut dia dosa besar atau dosa kecil, tidak sepatutnya orang yang sudah mengetahui bahawa perbuatan itu dosa, dia tiba-tiba nak buat. Sebab dosa bermaksud, haram bermaksud perbuatan yang kalau dibuat menempah murka Allah SWT. Dan kalau dia tinggalkan perbuatan itu kerana Allah, maka dia akan mendapat pahala. Cuma dari sudut status mendedahkan aurat, mendedahkan aurat ini, saya bila dah diminta untuk merujuk apa pendapat para fuqaha kita dalam isu ini, jazakumullahu khairul jaza, saya datangkan beberapa pendapat lah. Antara yang nama yang kita kenali iaitu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, Salatul Isya lisayam. Lagi 5 minit. Jam saya mungkin awal. Mungkin ni huwa azanul Qahirah ala sabil al-majaz, مش كله كلام على سبيل الحقيقة يا عم. أولها أو فوت ورم تنزيلها. طيب anak patah kan menggiling tu waktu Isyak, waktu Mesir. Macam mana pula Mesir sekarang tengah pagi kan. Okey, saya datangkan ucapan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu dalam kitab Ihya. Imam Ghazali cerita tentang tajuk yang didatangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya berkenaan dengan isu kita ni. Beliau datangkan pada tajuk seseorang yang nak menegur perbuatan yang amal ma'ruf nahi munkar ni. Dia ada satu jawatan kuasa, satu ketika dia dipanggil hisbah. Satu jawatan kuasa yang mereka ini bertanggungjawab untuk memastikan rakyat tidak melakukan perbuatan mungkar. Jadi kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, fala takhtassul hisbatu bil kaba'ir. Hisbah, tugas untuk menegur perkara mungkar ini bukan hanya tertumpu kepada dosa-dosa besar, bal kashful aurati fil hammam wal khalwatu bil ajnabiyah wa itba'un nazari lin niswatil ajnabiyat, kullu dhalika minas saghaib wa yajibun nahyu anha. Jadi kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, hisbah menegur kemungkaran tidak hanya mesti kepada apabila perbuatan itu dosa besar.
sebaliknya mendedahkan aurat di hammam. Hammam ni di Mesir ada hammam tapi saya tak pernah masuk. Tapi katanya di Maghribi masih ada hammam. Di Turki ada hammam. Kalau ikut bahasa Arab semasa, hammam maksud dia tandas. Tapi hammam yang dimaksudkan oleh para ulama dahulu merujuk kepada spa, mandi wap. Mandi wap. Jadi orang dulu bila mandi wap, ada orang tolong gosok badan, buang daki-daki dia, dan mereka akan dibogilkan. Mereka akan mendedahkan aurat sebab ada spa lelaki, ada spa perempuan. Dan saya dapat cerita dia ada satu orang pelajar di Morocco, katanya kalau spa perempuan tu memang dalam tu semuanya akan tidak berpakaian sama sekali ya. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali, mendedahkan aurat di spa tadi bersunyi-sunyian dengan berkhaluat dengan wanita yang bukan isteri dia, berdua-duaan pergi duduk rumah dia dengan perempuan tu, tapi tak sampai zina dia, sekadar berdua-duaan atau dia buat benda-benda yang tak sampai kepada zina. Wa itba'un nazar lin niswatil ajnabiyat, dia memandang wanita-wanita ajnabiyah. Sebab dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, pendapat yang kuat yang muktamad dalam mazhab kita, memandang wanita, wajah wanita sekalipun dia pakai tudung, memandang wajah wanita sedangkan tak ada keperluan, dan wanita itu bukan isteri kita, bukan mahram kita, adalah haram. Misal saja tengok orang perempuan, apa khabar, sihat, tengok dia sedangkan tak ada tujuan, dan orang itu tidak boleh bersyahwat contohnya, tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kefahaman dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Al-Ghazali, semua perkara ini termasuk dalam dosa-dosa kecil, iaitu mendedahkan aurat sewaktu berada di spa tadi, kemudian berduduan dengan wanita yang bukan ajnabi, wanita ajnabi yang bukan isteri dan juga bukan adik-beradik kita, kemudian memandang kepada wanita. Kesemua ini adalah dosa-dosa kecil, tetapi subhanallah, wajibun nahyu anha, walaupun dia dosa kecil tetapi hisbah mesti menegah perkara ini. Jadi sebab tu semalam saya sebut, tak semestinya bila kita kata ia dosa kecil, maknanya kita kena ambil mudah. Dosa kecil maksud dia kalau orang itu melakukan dosa tersebut lalu dia melakukan perbuatan yang kita bicarakan dalam buku ini yang menyebabkan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah, maka dia akan digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Khalas, ja'a al-azan wa nasma' al-azan wa natamatta' bih. Azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أكبر Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسولا وبالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, itu yang disebut oleh Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Dan saya nak ambil antara yang disebut juga ada seorang ulama kita, iaitu Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari ada menulis dalam kitab beliau Al-Uddah. Abu Ali At-Tabari ada menulis dalam kitab beliau Al-Uddah, dan perkara ini ada dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab mereka berdua. Al-Imam Ar-Rafi'i sebutnya dalam kitab Al-Aziz atau lebih dikenali sebagai Asy-Syarhul Kabir, manakala Al-Imam An-Nawawi menukilkan pendapat Al-Imam At-Tabari ini yang merupakan salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i kita. Imam Nawawi nukilkan pendapat beliau di dalam kitab Ar-Rawdah. Jadi ada disebut di sini, saya bacakan teksnya, cuba kita pilih-pilihlah. Wa minas saghair an-nazaru bil 'aini ila ma la yajuz wal ghibatu wad dhahiku min ghairi 'ujbin wal kadhibu alladhi la hadda fihi wala darar wal ittila'u ala buyutin nas wa hijratul muslimi fawqa thalath wa kasratul khusumat wa in kana asy-syakhsu muhiqqan wasukutu 'ala al-ghibah al-ghaibah wan niyahah was-siyah wa syaqqul jaybi fil musibat wa tabakhturu fil mashi wal julusu ma'al fusaqi inasan lahum wa salatul makruhatu fil awqatil makruhatil manhiyah wal bay'u wasyira'u fil masjid wa idkhalus sighari wal majanini wan najasatil masjid wa imamatul qaumi wa hum karihuna lahu li'aibin bihi wal 'abathu fis salati wad dhahiku fiha wa takhatti riqabin nasi yaumal jumu'ah wal kalam wal imamu yakhutub wat taghawwutu mustaqbilal qiblah wa fi tariqil muslimin wa kashful 'aurati fil hammam. Juga disebut tentang kashful 'aurah fil hammam, membuka aurat sewaktu berada dalam spa. Sebab orang dulu dia biasanya akan buka aurat masa dia ramai-ramai di bilik mandi tersebut. Cuma antara dosa-dosa kecil yang disebutkan di sini antaranya adalah bercakap-cakap sewaktu imam berkhutbah. Zaman hari ni dia pun tak bercakap dah, tapi dia pun main game. Sambil imam berkhutbah dia pun main game. Itu termasuk dosa kecil. Main game sambil chatting. Dia tak bercakap sebab Nabi kata tak boleh bercakap. Dia main game. Wal-'iyadzubillahi min zalik. Antaranya yang disebut di sini juga adalah disebut an-nazar bil 'ain ila ma la yajuz, melihat dengan mata dia menggunakan mata dia melihat perkara-perkara haram. Ikutlah apa saja benda-benda haram yang dia lihat, filem ke apa ke, ia termasuk dosa kecil. Tetapi bukan maksudnya itu jomlah kita, sebab ia haram, dia bukan makruh. Dia bukan makruh, dia haram, haram dibuat. Haram alaik, haram kita melakukan perkara tersebut dan tak sepatutnya kita buat. Nanti ini disebut di sini juga dosa kecil disebut al-ghibah, al-ghaibah. Cuma sebahagian para ulama tak setuju. Ada sebahagian ulama Syafi'i berpendapat ini adalah contoh yang tidak tepat, kerana al-ghaibah termasuk dosa besar. Mengumpat termasuk dosa besar. Tapi mengikut Al-Imam At-Tabari, mengumpat termasuk dosa kecil. Kemudian disebut di sini juga antaranya tidak bertegur sapa selama 3 hari. Lebih daripada 3 hari itu termasuk dosa kecil. Tapi haram. Haram bukan maksud tak apalah dosa kecil. Dia tak ada istilah dosa kecil main tak apa. Dosa kecil tetap tidak boleh dilakukan, sama seperti dosa besar. Cuma dia punya status dia dosa besar ke dosa kecil. Sebab dosa besar perlu pada istighfar. Dosa kecil walaupun mungkin orang tu tidak istighfar, tapi kalau dia melakukan perbuatan yang menghancurkan dosa kecil, dia akan dihancurkan dosa-dosanya oleh Allah insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang disebut di sini juga sembahyang pada waktu-waktu yang tak boleh solat. Lepas subuh dia dah sembahyang sunat subuh dah, tapi masa tu nak sembahyang hajat, diharamkan ketika dia solat di waktu-waktu yang tidak boleh solat. Jual beli dalam masjid, jual beli dalam masjid termasuk dalam perkara yang diharamkan berdasarkan pendapat Al-Imam At-Tabari. Cuma dalam masalah ini fuqaha kita memang ada pendapat yang lain, iaitu ada yang berpendapat makruh berjual beli dalam masjid.
Kemudian antara perkara yang termasuk dosa kecil adalah seorang menjadi imam dalam keadaan makmum tak suka dengan dia kerana ada keaiban pada imam tu. Dia banyak buat masalah, orang tak suka dia, tapi dia bab imam minta maaf, dia nak jadi imam juga. Ini adalah di antara dosa kecil. Sembahyang sambil ketawa-ketawa, itu termasuk dosa kecil. Kemudian orang dah elok dah dalam saf, elok dah saf hari Jumaat contohnya, semua dah tersusun elok, dia nak beri kita sikit lagi saya nak masuk, padahal dah tak ada ruang dah. Itu termasuk dosa kecil sebab dia melangkah bahu orang sebab nak pergi ke depan. Bercakap suatu imam khutbah, itu juga termasuk dosa kecil. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, antara dosa kecil dalam kitab Ar-Rawdah, Imam Nawawi tambah beberapa dosa kecil yang mungkin jadi tambahan kepada kita. Qala An-Nawawi radhiyallahu anhu fi Ar-Rawdah, wa min as-saghair al-qiblatu lis-sha'im alladhi yuharriku ash-shahwah wal wisalu fi sawmi 'ala al-asah wal istimna'u wa kadha mubasharatu al-ajnabiyyati bighairi jima' wa wat'u az-zawjati al-muzahhar minha qabla at-takfir wal-raj'iyyah والخلوة بالأجنبية ومسافرة المرأة بغير زوج ولا محرم ولا نسوة ثقات والنجش والاحتكار والبيع على بيع أخيه وكذا الصوم والخطبة وبيع الحاضر للباد وتلقي الركبان والتصرية وبيع المعيب من غير بيانه واتخاذ الكلب الذي لا يحل اقتناؤه وإمساك الخمر غير المحترمة وبيع العبد المسلم للكافر وكذا المصحف وسائر كتب العلم واستعمال النجاسة في البدن بغير حاجة وكشف العورة في الخلوة لغير حاجة على الأصح وأشباه هذه والله أعلم. Imam Nawawi mendatangkan beberapa tambahan dalam kitab Ar-Rawdah, dosa-dosa kecil yang tak disebut oleh Al-Imam At-Tabari. Antara yang disebut di sini, seseorang yang mencium seorang wanita sedangkan yang mencium itu berpuasa, dan ini menyebabkan syahwat dia akan memuncak, dan benda ni termasuk dosa kecil. Tapi bukan maksud dia boleh buat. Ya, bukan maksudnya boleh buat, tapi dia dalam kategori dosa kecil. Antaranya lagi wisal dalam puasa. Puasa kita bila masuk maghrib wajib buka puasa. Tiba-tiba tak nak, dia kata aku kuat 2-3 hari nanti baru aku buka puasa. Ini termasuk dosa kecil. Kemudian disebut juga al-istimna, iaitu melakukan onani, wal iyaz billah min zalik. Dia dosa kecil, tetapi bukan maksud dia moh lah kita. Bukan, dia dosa kecil, tetapi haram dilakukan berdasarkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian disebut juga sini dosa kecil mubasyaratul ajnabiyyati bighairi jima'. Seseorang yang melakukan mukaddimah zina tapi dia tidak melakukan zina. Dia bersama dengan seorang wanita, dia kalau ikut orang KL dia kata istilah ringan-ringan lah. Dia tak ringan, dia berat di sisi Allah Ta'ala. Tetapi dalam kategori dosa kecil, maknanya dia pegang tangan perempuan tu, dia buatlah apa benda sekalipun, dalam masa yang sama tak tinggal satu lagi, iaitu dia tidak berzina je. Maknanya seperti batang celak masuk ke dalam lubang celak itu je tak berlaku lagi. Yang lain semua dia dah buat. Maka sekalipun begitu, dia termasuk dalam dosa kecil. Tapi bukan maksud dia dosa kecil je rupanya. Dia dah. Tetap diharamkan oleh Allah SWT, dan takut masa dia buat tu Allah tarik nyawa dia. Tak sempat bertaubat, apa pasal? Kemudian disebut lagi antara dosa kecil di sini adalah al-ihtikar. Orang dia tengok barang ni laku, dia sorok. Sorok barang. Itu juga termasuk di antara dosa kecil, supaya barang naik harga. Kemudian antaranya lagi disebut sini tasriyah. Ni orang dululah, dia bela lembu, diikat susu lembu tu supaya nampak macam lembu tu banyak susu, padahal kawan tu bengkak. Bukannya banyak susu pun, kita ingat ni banyak susu ni, tengok dia banyak susu berkembung. Udahnya 2-3 hari lepas tu tak keluar susu, rupanya kena tipu. Ni juga termasuk dosa kecil, tapi haram dia buat. Kemudian antaranya lagi belanjing dalam keadaan tak halal membelanya. Kita bukannya polis nak bela anjing untuk cari jenayah, atau kita bukan ada ladang untuk anjing itu mengawal, saja bela cek sono. Ini diharamkan oleh syariat, dan dia termasuk dosa kecil. Begitu juga menjual Al-Quran kepada orang bukan Islam. Kalau ikut mazhab Syafi'i adalah haram, kerana ini boleh menyebabkan orang bukan Islam itu mungkin tidak menjaga kehormatan Al-Quran. Termasuk juga mengambil najis dan ditepek-tepek di badan. Orang Mesir dia kadang ada satu budaya, kalau dia sembelih lembu, dia akan celup tangan dia dalam darah tu, dan dia sapu muka dia, dan dia sapu di rumah. Dia kata nak ambil berkat. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i ini termasuk dalam perbuatan yang haram, tetapi dalam kategori dosa kecil. Antara yang disebut yang di sini saya nak sentuhnya adalah
membuka aurat ketika kita berseorangan diri. Ni mungkin kita tak perasan. Ia dalam mazhab Imam Syafi'i berdasarkan pandangan yang kuat adalah haram. Kalau tak ada sebab saja, bukan dia panas, rumah dia aircon, bukannya panas, dia bukannya bersama dengan isteri dia, dia seorang-seorang saja, tak pakai langsung. Dia kata teringin nak jadi bayi balik semula. Ia termasuk di antara dosa kecil. Berdasarkan pendapat yang kuat, ia adalah perbuatan haram dan berada dalam kategori dosa kecil. Yang ni mungkin banyak kita tak tahu. Kita rasa tak boleh dedah aurat kepada orang, tapi sebenarnya kita juga tidak boleh membuka aurat diri kita sendiri kalaupun kita seorang-seorang. Jadi melainkan kalau disebut oleh fuqaha, kalau kita panas contoh, hui panasnya, buka, nak bagi berangin sikit, ia tidak dijadikan haram ketika tu. Tapi kalau rumah dia aircon, haram lah. Itu antara perkara yang dia sentuh. Dan saya nak tutup dengan kenyataan daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, bila ada satu kitab namanya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, halangan-halangan yang menghalang manusia daripada melakukan dosa-dosa besar. Kata beliau, dia susun dosa-dosa besar di dalam Islam. Kata beliau, Al-Kabiratul Rabi'atu Was-Sab'un Kashful Aurati Li Ghairi Darurah. Dosa besar yang ke-74, mendedahkan aurat sedangkan tak ada keperluan. Wa minhu dukhulul hammam bi ghairi mi'zarin satiril laha. Antaranya masuk ke dalam spa tak pakai langsung kain. Jadi di sini tahulah kita bahawa Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami ada berbeza pendapat sikit dengan pendapat mu'tamad dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan beliau juga Asy-Syafi'i. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang meninggal dunia di Ma'la, Mekah Mukarramah. Beliau asal orang Mesir, kemudian berpindah ke Mekah dan meninggal dunia di Makkah Al-Mukarramah. Sezamanlah dengan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani apa semua tu, mereka sezaman. Sezaman ke tidak? Seingat saya sezaman. Wallahu a'lam. Seingat ni sezaman. Jadi di sisi Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, mendedahkan aurat termasuk dosa besar. Maksudnya tahulah kita, rupanya yang saya dengar daripada guru saya selama ni, itu berdasarkan pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab Fadilatul Syekh Husi kebetulannya bermazhab Syafi'i. Cuma bila kita rujuk balik, semalam serujuk, Imam Ibn Hajar Al-Haytami mempunyai pendirian tersendiri. Beliau berpendapat membuka aurat tanpa sebarang keperluan. Kalau ada keperluan tak apalah, kita dengan doktor, contoh doktor nak cek, kita pun terpaksa buka aurat kita, maka ketika itu ada keperluan tak apalah. Tapi kalau tak ada keperluan, mendedahkan aurat juga, maka ia termasuk di antara dosa-dosa besar. Lalu akhirnya beliau pun sebutlah bukti-bukti dari dalil yang menunjukkan mendedahkan aurat dosa besar. Akhirnya beliau buat satu kesimpulan. Kata beliau, wal hasilu annal mu'tamada fil mazhabi annahu saghiratun mutlaqan lakinnahu bi hadratin nas yujibu kharmal maru'ah wa qillatal mubalah fatabtulu bihi syahadah wa yakunu kal fiski fi man'ihi laha. Kata beliau, kesimpulannya setelah beliau keluarkan dari dalil yang menunjukkan mendedahkan aurat adalah dosa besar, kata beliau kesimpulannya adalah pandangan mu'tamad dalam mazhab, memang dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, adalah mendedahkan aurat merupakan dosa kecil secara apa keadaan sekalipun. Depan orang ramai, seorang-seorang diri, berdedah sikit, dedah banyak, langsung tak pakai baju, tak ada pakaian, dia termasuk, dia adalah dosa kecil secara mutlak dalam apa keadaan sekalipun. Lakinnahu, pun begitu, depan orang ramai, kalau dia buka aurat seorang-seorang dia, itu maknanya dosa kecil. Tetapi kalau dia buka aurat depan orang, ia menyebabkan maruahnya tercalar. Maka apabila maruahnya tercalar, dalam isu penyaksian dalam mahkamah, tertolak kesaksian dia. Sebab para fuqaha kita bincang isu dosa besar, dosa kecil ni dalam kitab-kitab fiqh. Mereka bincang pada tajuk syahadah, penyaksian di mahkamah. Sebab siapa yang boleh jadi saksi, yang boleh menyaksikan, boleh jadi saksi bahawa jenayah ni berlaku sekian. Syarat dia kena adil. Apa dia adil? Tidak melakukan dosa besar dan tidak melazimi dosa kecil. Lalu ketika itulah akan timbul perbahasan, okey, apa dia dosa besar, apa dia dosa kecil. Walaupun begitu, walaupun kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, walaupun beliau punya pendapat tersendiri, walaupun pendapat mu'tamad mengatakan mendedahkan aurat itu adalah dosa kecil, kalau ikut dosa kecil ni tak jatuh kesaksian di mahkamah.
Tetapi dari isu dia dedahkan aurat depan orang, dia telah melakukan perbuatan yang mencemarkan maruah dia. Melakukan perbuatan yang mencemarkan maruah menyebabkan tertolak kesaksian dia. Jadi dia seperti seorang fasik. Dia tak jadi fasik. Fasik dengan maksud dia tidak melakukan dosa besar, tetapi seakan-akan orang yang telah melakukan dosa besar. Dari sudut apa? Penyaksiannya ditolak. Sebagaimana pelaku dosa besar tertolak kesaksiannya, maka orang yang mendedahkan aurat depan orang, dia juga tertolak kesaksiannya. Cuma dia ditolak kerana mencemarkan maruah. Antara mencemarkan maruah zaman satu ketika dahulu tak pakai kopiah. Maknanya kalau seorang tak pakai kopiah ataupun makan berjalan atau makan di kedai, satu ketika dahulu ini menyebabkan tertolak penyaksian dia, uruf ketika itu. Macam hari ni sampai ke hari ni lah. Contoh kalau saya berceramah tiba-tiba hari ni tak pakai jubah, saya pakai t-shirt, pakai seluar selai, tak pakai kopiah, itulah hari terakhir saya bersama dengan tuan-tuan. Sedangkan saya tidak melakukan sebarang dosa kecil maupun besar. Kerana apa? Saya ditolak kerana saya dianggap mencemarkan maruah seorang penceramah, seorang guru agama. Mana boleh seorang guru agama, Allah, saya terlupa, saya telah melampaui waktu yang sepatutnya. Astaghfirullahalazim. Punya semangat ni terlupa pula aku apa. Mana boleh seorang guru agama berdasarkan budaya setempat mengajar dalam keadaan tidak memakai kopiah. Tapi kalau di Mesir pula beza pula. Guru-guru kita macam guru kami sini, Fadilatul Syekh Said Syekh Husni Rusdi, kalau beliau balik daripada hospital tak sempat nak ke rumah, memang pakai blazer, pakai tie, tak pakai kopiah, mengajar Sahih Bukhari sebab bawa balik dari hospital. Tapi kalau daripada rumah pakai jubah, pakai serban. Dan di Mesir tu biasa, biasa. Jadi uruf diraikan untuk menetapkan penyaksian seseorang. Allahu Akbar. Saya tak berani nak buka soalan sebab takut nanti tak terlebih. Ini saya tadi nak target nak sampai isyak je tuan-tuan. Tapi udahnya begini keadaannya. Saya kira mungkin tuan-tuan teringin nak tanya macam-macam soalan. Pun begitu, insya-Allah kalau ada rezeki. Hari ni ingatkan kalau sempat nak baca sikit ni. Tak sempat juga InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau ada persoalan yang nak ditimbulkan, kita tangguh pada hari Allahumma salli ala Rasulillah, hari Jumaat akan datang. Sekiranya ada usia dan ada peluang. Kalau ada halangan saya mohon kemaafan. Tapi insya-Allah kalau tak ada apa-apa, tuan-tuan simpan soalan tu, tanya pada hari Jumaat. Jumaat tu saya buka soalan dulu. Tak ada soalan baru kita baca kitab, insya-Allah. Moga-moga dapat mencerahkan apa yang ditimbulkan semalam. Dan saya juga mohon kemaafan di atas mungkin kebetulannya sebab ditanya oleh Ustaz Halim, dan memang kebetulannya buku ini sangat berkait rapat dengan isu dosa besar dan dosa kecil. Sebab kita banyak mendengar hadis-hadis yang menyebabkan diampun dosa kecil, diampun dosa kecil. Lalu Ustaz Halim semalam timbulkan soalan macam mana nak tahu dosa besar, dosa kecil. Cumanya saya tersebut, rasanya first time saya sebut dalam kuliah saya tersebut contoh dosa kecil yang mungkin agak gharib, agak janggal pada pendengaran kita. Pun begitu, mungkin ada hikmahnya untuk kita dapat meneliti beberapa teks para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Jadi kesimpulan kita tahu memang dalam mazhab Imam Syafi'i kita ada dua pendapat. Cuma pendapat yang dianggap pendapat masyhur, pendapat standard mazhab Syafi'i adalah dalam apa keadaan sekalipun mendedahkan aurat, hatta tak berpakaian sama sekali depan orang sekalipun, wali'azbillah min zalik, termasuk dalam dosa kecil. Pun begitu, bab kata Al-Imam Al-Ghazali, yajibun nahyu anha, tetap mesti ditegah perbuatan itu. Baik, kalau adalah orang kata dosa kecil, jom kita buat program tak pakai baju, tak pakai seluar, lepas tu kita sama-sama sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, insya-Allah Tuhan akan ampunkan. Kalau ada orang buat begitu, kerajaan boleh ambil tindakan sebab dia telah melakukan dosa kecil, dan orang yang melakukan dosa kecil secara terang-terangan mesti diambil tindakan. Tapi apa hukuman dia? Hukuman dia berdasarkan apa yang difikirkan oleh pemerintah. Sebab walaupun dia dosa kecil, tetapi ada satu konsep iaitu sadduz zara'i'. Kalaulah dengan sebab dosa kecil itu tidak diambil tindakan, orang akan buat terang-terangan, maka kerajaan berhak untuk mengambil tindakan, tindakan untuk memastikan jangan dosa kecil itu dilakukan. Cuma dosa kecil ni maknanya kita yang melihat orang yang melakukan dosa kecil, tersemat dalam jiwa kita, tak tentu mungkin dia telah diampunkan Tuhan. Tetapi bagi pelaku dosa kecil pula, dia kena ingat, betul ke dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang mengampunkan dosa dia, atau dengan sebab melampaunya dia melakukan dosa kecil akan membawa kepada
dosa besar selepas itu. Lepas tu dalam hadis yang lain, Nabi tak bagi langsung kita buat benda yang tak tahu hukum, halal ke haram, benda syubhat. Sebab dengan kita melakukan benda syubhat, dia akan bawa ke dosa kecil. Orang yang dah main dosa kecil, dia rasa dah tak ada apa, dia akan pergi ke dosa besar. Kalau dia dah sudah biasa dengan dosa besar dan tak rasa apa, wali'aizbillah, dia akan pergi kepada penghujung, iaitu riddah, keluar dari agama Islam. Sebab tu kita kena jauh daripada dosa, walaupun ia dosa kecil sekalipun. Sebab tu orang mukmin bila tengok dosa, dia tengok macam gunung nak hempap dia. Dia tak nampak dosa tu macam lalat je, sebab Tuhan Maha Pengampun. Dia memanglah dia tahu Tuhan Maha Pengampun, tapi dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon kemaafan tuan-tuan, perempuan tak ada, mungkin dalam live ada. Kalau ada kesilapan saya dalam menerang sehingga menimbulkan polemik, menimbulkan salah faham, saya mohon kemaafan. Itu mungkin kesilapan saya dalam menyatakan dan menjelaskan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan memberikan kefahaman kepada kita, insya-Allah. Dan saya juga mohon maafan, terlambat juga hari ni. Sepatutnya target tadi sampai isyak je, tapi tak terperasan dan terlebih juga masa. Saya janji tak buat lagi, tapi selalu juga buat. Waliyahzubillah min zalik. InsyaAllah hari Jumaat nanti, kalau ada soalan, tuan-tuan tunggu ke hari Jumaat depan biiznillah. Kita tangguhkan dengan selawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.